Assalamualaikum dan apa khabar semua. Selamat kembali ke FTV bersama saya Syamsul Yunus. Jadi hari ni kita nak cerita sikit tentang bagaimana industri otomotif Malaysia ni semakin jauh ditinggalkan oleh industri otomotif Thailand. Jadi macam mana sebenarnya kita nak tengok kesihatan ataupun tahap kesihatan industri otomotif sesuatu negara tu. Salah satu cara yang paling senang sekali lah kita nak tengok ialah tentang berapa banyak model yang boleh didapati di sesuatu negara tersebut. Tetapi ini tidak semestinya menunjukkan bahawa industri otomotif secara keseluruhannya di sebuah negara itu sihat. Sebagai contohnya, di Singapura mungkin terdapat lebih banyak pilihan kenderaan daripada di Malaysia, tetapi itu tidak membuktikan bahawa industri otomotif Singapura adalah kuat. Kerana Singapura tak ada industri otomotif. Sebenarnya mereka hanya sebagai satu orang panggil pelabuhan bebas, di mana kenderaan ataupun apa-apa saja barangan boleh keluar masuk tanpa sebarang cukai. Jadi itulah menyebabkan mereka dapat merasakan lebih banyak jenis jualan kenderaan pasal mudah. Cara nak dimasukkan kenderaan di situ adalah mudah dan tidak banyak sekatan-sekatan. Jadi untuk kita di Malaysia ni, kita selalunya membandingkan industri otomotif kita dengan Thailand lah. Itu yang paling dekat sekali. Kalau dulu kita boleh lagi nak jenguk-jenguk Korea, pasal Korea bermula pada lebih kurang masa yang sama dengan kita, tetapi mereka sudah jauh meninggalkan kita. Jadi ini pembandingan kita tiga ni lah. Dulu kalau kita tengok Australia sekarang sudah pun sampai ke waktu sunset lah, dah maghrib dah. Dia punya industri otomotif dia dah nak pupus dah. Yang dah tak ada kilang-kilang lagi. Ford dah keluar, General Motors dah keluar, Mitsubishi dah keluar. Sekarang tak tahu apa lagi yang tinggal ada di Australia sana. Jadi kalau kita tengok empat ni. Jadi yang paling sihat sekali ialah Korea lah. Yang keduanya Thailand, dan kita ni ketiga lah, ataupun mungkin sudah pun keempat kalau kita tengok bandingkan dengan Indonesia. Indonesia ni sebenarnya satu dark horse. Kita tak boleh discount Indonesia langsung, kerana Indonesia mempunyai satu kekuatan yang tidak dapat kita tandingi walau apa pun kita buat masa ni, iaitu jumlah penduduk yang begitu ramai. Thailand juga mendahulu kita daripada segi jumlah penduduk lah. Kalau dulu kita boleh kata Korea pun sama, tapi sebenarnya masa Korea memulakan industri otomotifnya, kita dengan dia lebih kurang je jumlah penduduknya. Dia lebih sikit lah. Tetapi disebabkan cara mereka melakukannya berbeza, maka sekarang mereka sudah pun jauh meninggalkan kita. Jadi kenapa saya kata industri otomotif Malaysia ni semakin jauh ditinggalkan oleh Thailand, dan kita mungkin akan dipotong oleh Indonesia, atau mungkin sudah pun dipotong oleh Indonesia, dan kita akan terus ketinggalan. Jadi dalam tiga contoh yang pertama tu, approach mereka berbeza. Kalau kita nak kira dari segi approach kita dengan Korea paling dekat sekali lah, paling sama, iaitu mereka menghasilkan jenama kenderaan tempatan. Dan Korea juga meletakkan cukai-cukai yang tinggi untuk kenderaan-kenderaan import. Sama seperti Malaysia, kerana pada tahun 1985 semasa Proton ditubuhkan, kita mula meletakkan tarif-tarif import yang tinggi untuk kenderaan, dan kita memberikan kelebihan hanya kepada mereka-mereka yang memasang kenderaan secara tempatan dengan kandungan-kandungan tempatan tertentu. Jadi itu yang berlaku di Malaysia lah. Di Korea, saya rasa nak mendapatkan permit local assembly pun susah, atau mungkin tak boleh dapat. Jadi semua kereta yang masuk ke Korea daripada luar semuanya CBU, dan dikenakan cukai yang sangat tinggi. Dan oleh itu kita jarang tengok pada tahun 90-an dan awal 2000, mungkin sampai sekarang pun sukar kita nak tengok jenama asing di Korea. Korea masih lagi ada cara lah, saya tak tahu macam mana dia orang mengenakan tarif ataupun kepada kenderaan luar, tapi memang sukar kita nak tengok lah kenderaan-kenderaan luar di Korea. Jadi kalau kita nak tengok bandingkan kita dengan Korea, bezanya kita dengan Korea ni dari segi industri otomotif ialah, satu, Korea betul-betul tutup pintu. Dia tak bagi orang lain semua masuk. Jadi di situ mereka ada satu semangat nasionalis yang cukup kuat. Jadi pada mereka sanggup membeli kenderaan tempatan pada harga yang mungkin pada mulanya tidak ekonomikal jika berbandingkan dengan kenderaan daripada Jepun dengan kualiti yang lebih rendah. Kerana mereka nak menyokong industri tempatan. Dia tak merungut lah. Semua orang Korea dia bersatu padu menyokong industri tempatan. Dan yang keduanya, selain daripada menutup pintu seketat-ketatnya, kita kat Malaysia ni ramai sangat orang komplain, kenapa itu ini kan. Jadi kita pun mula membuka, saya rasa mungkin
tak adalah awal sangat, tapi dah 20 tahun lebih lah mula agak membuka sedikit pasaran kita kembali kepada jenama-jenama lain. Tapi Korea saya rasa more restrictive than us at this point in time. So keduanya, the Koreans dream big. Ini saya rasa lebih penting lagi lah. Itu mereka mempunyai cita-cita yang cukup besar. Jadi dengan adanya cita-cita yang besar ni, mereka mula mengeksport. Jadi cerita ekspor kereta Korea ni, dia bermula dengan Hyundai. Kalau kita kenal, kereta pertama yang dieksport keluar oleh Korea namanya Hyundai Pony. Hyundai Pony ni basically rebadge car lah from Hyundai. Dia dengan Mitsubishi, saya tak tahu apa kereta Mitsubishi apa yang dia ambil dan re-engineer balik dan rebadge as a Hyundai Pony. Dia kata itu, but daripada luarnya nampak memang kereta dia sendirilah. Dia ada dua kereta masa tu, Hyundai Pony dengan Hyundai Stella. Saya rasa pada masa tu masih lagi menggunakan some kind of base platform daripada dia punya partner, daripada Mitsubishi lah di Jepun tu. Tapi dah tak nampak lah, top hat dia semua dah lain. So it's their own IP lah basically masa tu. Tapi kereta tu sangat-sangat teruk lah. Sangat-sangat teruk. Jadi mereka mula mengeksport tu pada 1980-an. Masa itu penghujung 80-an, kenderaan tu dikira sebagai jenaka lah apabila dia mula masuk ke, kalau tidaklah hujung 80-an pun awal 90-an. Jadi masa dia masuk ke Amerika Syarikat tu, ianya menjadi satu bahan jenaka lah pada masa tu. Dan kereta tu tak laku. Dan lepas 10 tahun, Hyundai terpaksa pada tahun 90-an terpaksa tarik diri daripada Amerika Syarikat. Dan apabila mereka menarik diri daripada Amerika Syarikat pada 90-an, towards the end of the 1990s, saya kira mungkin masa economic crisis, financial crisis yang melanda Asia tu, dia orang tarik diri lah, keluar langsung daripada pasaran Amerika Syarikat. Dan tetapi dia bukan keluar kerana takut dan nak masuk balik, cuma dia keluar dan untuk regroup. Jadi mana 1998 tu, Korea juga yang dilanda krisis keuangan seperti juga di Malaysia dan negara-negara Asia yang lain. Mereka regroup, mereka kembali ke negara mereka, ke base dia, re-strategize. Jadi macam-macam dia orang buat. Dan lepas tu mula kita nampak bahawa mereka begitu serius tentang menjadi satu global player. So dia orang memang dream big. So kita tak tahu kenapa kita tak ada that kind of dream, ataupun tak tahu. Pasal Hyundai memang pada masa tu pun sudah menjadi satu syarikat perkapalan, pembinaan kapal yang terbesar di dunia, antara yang terbesar di dunia. Dan sekarang mereka jauh meninggalkan semua orang lain lah. Itu macam mana Korea punya drive, desire to become IP producer. Dia bukan user, dia become creator. Itu perbezaan mentaliti antara kita dengan Korea, dan di mana perbezaan pencapaian jugalah. Walaupun kita punya approach sama, iaitu menghasilkan jenama tempatan, tapi kita punya execution tu tak cukup bertenaga lah pada pendapat saya. Jadi amount of IP yang kita create tu tak cukup banyak. Ini penting sebenarnya bila kita tengok kenapa ianya tak begitu berjaya seperti sekarang lah. Sekarang ni kita tengok, okey lah, kita kata Pro 2 dan Proton masih lagi jenama tempatan, walaupun Proton tu dah sama dengan Pro 2, 50-50 je sebenarnya. Tapi Pro 2 mungkin yes, kelebihan dia ialah dia ada banyak local content. Proton not so much these days. Tapi yang realitinya kita jauh lah ditinggalkan oleh Korea. Dan Thailand pula mengambil approach yang berbeza. Thailand dengan Indonesia mengambil satu strategi yang berbeza. Mereka tak ada jenama tempatan. Mereka hanya menjemput semua pengeluar-pengeluar antarabangsa untuk menggunakan negara mereka sebagai pangkalan pembuatan, production hub. Jadi ramailah, banyaklah syarikat-syarikat yang masuk. General Motors masuk, Ford masuk, Toyota, Honda, Nissan, semua ada production hub kat situ. Dan in fact, di mana Thailand begitu berjaya sekali ialah di mana mereka menjadi hub pembuatan pickup truck 1 tan dunia. Jadi the world's biggest 1 ton pickup truck producer in the world is Thailand, sebab all the Japanese company buat dia punya pickup truck di situ, di Thailand. Dan kenapa Thailand ni boleh jadi hub untuk pickup truck? Kerana I think lah, I don't know whether it's by accident ataupun by strategy, Thailand ni dia orang tak ada banyak macam government jobs lah. So kalau you kat sana, you tak berniaga, kerja tak banyak. So you kena berniaga lah. So bisnes kecil-kecilan. Jadi bisnes kecil-kecilan ni, benda yang paling penting sekali untuk mereka ialah pickup truck untuk angkat barang. Jadi Thailand ni mempelopori pickup truck 1.5 cab.
Kalau you tengok dulu lah, dia punya 1.5 cap, dia tak ada pintu belakang. Pintu belakang tu ada tingkap lebih sikit je. Jadi kenapa 1.5 cap? 1.5 cap ni kerana ia ada ruang sikit lah kat belakang tu, macam bench untuk mungkin anak kecil ikut ke duduk ke. Tapi sebenarnya ialah untuk bolehkan kita orang baring, rehat dalam kereta untuk perjalanan jauh, hantar barang-barang pertanian ke, barang-barang craft ke apa ke yang dia orang meniaga. Itu. So kita tengok kat sana banyak pick-up truck yang ada load area tinggi, cargo area tinggi kat belakang-belakang tu. Macam mana dia orang bawa banyak-banyak barang lah. So Thailand tahu rakyat dia perlukan pickup truck, so dia promote yang itulah agaknya yang paling mudah semua orang dapat. Jadi ini menarik minat syarikat-syarikat kereta lain, because cukup enough local demand yang natural untuk benda ni take off. So dia orang ambil kelebihan tu, dan juga apa boleh kelebihan cukai, dan juga tak ada sekatan lah. Di Thailand siapa pun masuk untuk buat komponen, tak perlu ada like local partner ke apa benda ke, you boleh buat je as long as you buka kilang kat situ lah. Because at the end of the day you nak cari pekerjaan, you want economy to be churn. So it doesn't matter kalau ada pada dia orang lah, sama ada local punya participation ke tidak, because yang kerja tetap akan local. Kebanyakan pekerja akan local. There's no way the Japanese akan bawa the Japanese people to come and work in Thailand, because it doesn't make sense lah. The whole point you nak pergi ke a country with lower labour cost is to enjoy the labour cost. So they use the locals. So itu yang menyebabkan Thailand punya automotive industry lebih berdaya saing lah. Dan itu juga antara sebab kenapa kalau kita tengok dari segi supplier dia orang is competitive globally. Mungkin regionally, mungkin tak globally, tapi regionally at least competitive. Tapi saya rasa globally competitive pasal produk yang dia orang buat seperti pickup truck tu dihantar global lah. So dia orang globally competitive kerana memang syarikat tu diuruskan secara global oleh HQ of the component manufacturer. So memang run dia secara global lah. Dia tak ada any kind of funny business with the locals ke apa, tak ada. Just run just like that. So jumlah pekerjaan sama juga, sama ada local partnership ke tak local partnership, dan at least now it's competitive, so dia orang boleh export lagi. So kita di Malaysia hakikatnya kita punya vendor belum cukup kompetitif. So that is why kita tengok kalau betul-betul lah kita kira nak pasang semua produk di Malaysia ni menggunakan komponen tempatan, mungkin kosnya lebih tinggi daripada menggunakan komponen import. Ini masih lagi true to this day lah. Saya suka quote cerita tentang Perodua lah, di mana bila mereka menghasilkan Myvi pertama mereka cuba strategi 30-30-30, iaitu mengurangkan kos sebanyak 30%, meningkatkan kecekapan sebanyak 30%, dan meningkatkan kualiti sebanyak 30%. So mereka berjaya mencapai tersebut setelah 6 tahun mencuba. Kemudian mereka cuba lagi sekali, another 30, dan so realitinya sejak Myvi pertama sampai sekarang saya tak tahu berapa peratus dah Perodua berjaya jimatkan kos, tapi setidak-tidaknya dia dah berjaya jimatkan 30% sebanyak 2 kali. So by this point in time, at least Perodua is paying less than 60% of what they used to pay before the start of the Myvi. Itu because they want to be regionally competitive. Masalahnya untuk Perodua ni, kalau dia orang tak regionally competitive, dia orang tak boleh export produk dia orang. Daihatsu tak boleh nak bagi export pasal it doesn't make sense. Dia tak kompetitif, tak boleh export lah. Pasal di Malaysia mungkin yang kelebihan cukai, tak ada excise duty, so dia kompetitif. But if you export, dan kena excise duty kat sana, kalau cost you tak kompetitif globally, then you cannot export the cars. Ada tak kereta Perodua export banyak-banyak merata-rata? Masuk Europe balik ke, tak ada kan? Because tak boleh nak be so not yet so competitive lah. Di Malaysia it's still good. So itu realitinya sekarang industri otomotif di Malaysia ni. So saya rasa bila saya sembang lah dengan ramai juga senior-senior dalam industri otomotif, saya tanya kenapa sebenarnya. Jadi masalahnya ialah pasal kita ada anak sendiri dengan ada anak tiri lah. Dan juga anak tiri tu pun, dengan anak sendiri tu pun kita nak bagi kelebihan lah. Kadang-kadang kita bagi dia ni lebih, kadang-kadang kita bagi yang itu lebih. Tapi kelebihan-kelebihan ni semua penyudahnya menghasilkan mungkin ketidakcekapan dalam industri. You boleh bagi kelebihan pada satu syarikat. Pasal sekarang ni it's macam mana orang panggil, dia punya kelebihan-kelebihan cukai yang dibagikan tu tailor made. Kalau you boleh propose gini macam tu. Tapi di Thailand tak, dia open. Thailand dia cakap ini cara-cara dia. Awak sampai tahap local content macam ni, awak sampai tahap kecekapan tenaga macam ni, awak sampai sekian-sekian, awak dapat. Ni dia tax rate open for everybody to see. Kat Malaysia tak. Dia sorok-sorok. Semua orang pergi negotiate masing-masing. Ini saya pada pendapat saya tak sihat. Tapi bila saya tanya dengan industry players, dia pun macam
macam nak kata negatif sangat pun tak, pasal everybody gets what their own little thing lah that they want. Tapi penyudahnya dia tak telus, dan kita sebagai taxpayer pun kita tak tahu apa yang kita berikan pada dia orang dan apa benefit that we get in return. To me, itu duit kita. Kita patut diberitahu kenapa dia orang dapat tax break tersebut. Company A ni dapat tax break sekian-sekian kerana apa? Apa yang dia buat? Apa return to the country? Kalau return to the country, macam kita katalah, for example lah, kita propose anything lah kan, tu company ke, tu apa ke, klien kita nak buat, dia orang nak return on investment sekian-sekian, 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Apa kita punya ROI with this company? Macam mana kita nak kira kita punya ROI dengan company-company ni semua kan? Ini penting kerana harga kereta yang rendah di Malaysia tidak membuktikan bahawa sesuatu itu cekap, sesuatu itu telus ataupun sesuatu itu efisien. Harga kereta untuk jenama-jenama tertentu tu mungkin rendah kerana dia orang dapat tax break, kerana dia orang pandai negotiate. So that is not really a good yardstick lah. So kalau jenama ini asyik dapat harga yang rendah, kita mula fikirlah kenapa macam mana dia boleh dapat kenapa dia dapat sekian-sekian banyak AP untuk import kereta CBU sebelum dia boleh buat CKD. Kenapa orang lain tak dapat macam tu? Kenapa diberikan kelebihan tersebut? Atas sebab apa? Kita nak tahulah kita punya ROI dia apa. Orang bukan kata salah ke betul ke, tapi kita patut tahu ROI dia apa dan kenapa sebab-sebab tu adil ke tidak kepada orang lain kan. So kerana benda ni, pada saya, apabila sesuatu syarikat itu mendapat terlalu banyak kelebihan, dia memang betul lah dia boleh jual kereta dengan cantik lah, tetapi adakah ini sihat untuk industri otomotif? So orang lain pun tengok, yang lain akan tengok, di jalan-jalan Melayu akan tengok, dia akan kata macam mana kita nak dapat yang sama macam tu apa yang kita boleh buat nak dapatkan sama macam tu? Kalau kita boleh buat dan dapat sama, then it's fair. Kalau kita buat tapi kita tak dapat macam tu, then what's the point? How can we compete? Macam mana kita nak bersaing? Pasal bab teknologi, bab spesifikasi ni, all the big companies boleh offer any kind of specification yang you nak kan. But ceritanya, bila benda tu add on to the car, dia ada cost, dia ada cukai dia, dan cukai tu menyebabkan benda berganda-ganda, terutamanya kalau komponen tersebut tidak dihasilkan secara tempatan. Dan kalau kereta tu spek tinggi, banyak komponen tak dihasilkan tempatan ataupun tak dihasilkan dalam Asia Tenggara. Pasal kita ada AFTA lah, kurangnya kalau dihasilkan dalam Asia Tenggara, kita boleh dapat tax break AFTA lagi, antara AFTA kan. Tapi kalau benda tu keluar daripada AFTA, produknya, komponennya, selalunya dikenakan cukai yang tinggi. That's why kita tengok, saya selalu kutuk Mercedes-Benz, BMW, dia orang kereta basic dia orang pun tak ada adaptive cruise control. Padahal kereta harga dah mahal dah, beratus ribu. Kadang-kadang tak ada auto emergency braking pun, kereta yang very base. Sekarang tu saya kata, kenapa? Because realitinya, komponen tu semua ada cost. Jadi dia orang nak manage dia orang punya margin, dia kena buat macam tu lah. So even though kereta tu harga dah 200 ribu, still tak ada spec tu. Spec ni bukan dia orang tak nak bawa, bukan dia orang tak boleh bawa. Sebenarnya tu semua ada. Cuma dari segi cost, it doesn't make sense to bring in because nobody will buy the car. Kan? Pasal kalau kita tengok, macam for example lah Toyota, kereta dia semua ada 7 airbag. Kalau nak, the top spec, Camry ke, Altis ke, Hilux ke, semua ada 7 airbag. So airbag count ke, nak ada adaptive cruise control ke, semua tu boleh bagi. Tapi kalau keadaan industri itu tak kompetitif, kita akan nampak satu syarikat mendapat kelebihan yang lebih. And when something appears to be too good to be true lah, for example, bila kita tengok benda tu, wow, murahnya, then something is happening. For example lah, kita tak cerita ni senang lah macam ni, macam di internet lah. Analogi dia saya nak buat macam di internet. Di internet, free ke tak you punya Gmail tu? Free kan? Facebook tu free kan? Instagram tu free kan? Twitter tu free kan? TikTok tu free. Semua free. Tapi benda tu memerlukan berbilion-bilion cost dari segi server, manpower to run and operate. So who's paying for it? So if you are not paying for something that you're getting, then you are the one that's being sold. Awak lah yang sedang dijual. Kerana syarikat-syarikat ni semua memerlukan duit, dan siapa yang bayar, dia lah yang bos. Jadi untuk syarikat-syarikat macam Google, Facebook ni semua, bos dia orang ialah pengiklan, the advertisers. Itulah, that's why dia mine our data to sell to the advertisers. Now if we see something yang datang masuk ni dan harganya terlalu menarik berbanding dengan yang lain, kita kena tanya kenapa. And is this a good thing? Yes, in the short term memang best lah kita seronok. Tapi adakah in the long term ini akan menyebabkan jenama-jenama lain dah tak boleh nak masuk market tu? Jadi kita tak ada pilihan.
macam mana. So we have to decide sebenarnya. Kalau kita nak buat closed system macam Korea buat, macam Jepun to some extent is still doing, where you susah nak dapat kereta jenama luar. Pasal satu, produk dia orang dah terlalu bagus pun, dan keduanya mungkin dia ada lagi macam mana dia, tak tahu dia halangan non-tariff barriers ke apa yang dia gunakan menyebabkan orang tak minat nak beli ke, orang tak boleh nak beli ke, orang tak mampu nak beli ke, kereta import ke apa ke, saya tak tahu. So kalau nak buat macam tu, dan kita kena jadi satu negara yang menghasilkan IP sendiri. Kita dah tak boleh ambil IP orang and rebatch and rebrand dah. Tak boleh. It doesn't work. You cannot have a national brand or a local brand and not create IP and just use other people's IP. That is the path to destruction. Itu saja. Kita dah tengok benda ni berlaku. Kan? Betul tak kita dah tengok berlaku? So kita kena faham betul-betul apa yang kita nak daripada industri otomotif kita. Kalau kita tak nak, dan saya rasa kita buka macam Thailand, where everybody gets the same. You fight for it. Make it all transparent, then do it like that. So kita kena decide. Ini kita macam hybrid in between the Japanese and Korean model of the auto industry and the Thai model yang open. And that region tu nampaknya macam kita tak boleh make it work. I don't think we can make it work. It's just a matter of time before the whole thing just gets nowhere. You know, if we want to make it open, make it open. That way, sama juga. If you just promote and say local assembly, X percentage of local component, you'll get this tax break. It's open, transparent for everybody. Penyudahnya, the volume of cars that will be sold in the country tetap sama. It doesn't matter lah apa insentif ke apa, because everybody wants to be competitive. They all want to sell their cars. If everything is transparent, all things being equal, everybody will drive their price down so that they can have an advantage to get you and my money, your money and my money. So I say we should open it up and make it transparent like the Thai, and just be like that. Or we force everybody to come in and create more IP. Whatever national company kita ada, kalau dia orang tak boleh create certain number of IP, then just strip them of dia orang punya national status. And if they cannot export, then they cannot get the benefits. For me, you nak bagi apa-apa tax break itu kena be export driven. So if you want, let's say lah, for example lah, let's say lah, jadi pada saya sekarang ni industri otomotif sedang bergolak besar. Jadi kita belum lagi kerugian segala-galanya. Kita masih lagi ada peluang. Kerana pergolakan besar atau the big disruption that's happening right now is an opportunity for everybody. Tetapi pentingnya kita grab this opportunity. Dan saya tak nampak lah peluang tersebut sedang direbut oleh kita. Realitinya, suka ke tak suka, apa ke tak apa ke, kita dah bergerak ke dunia elektrik dah. Battery day yang diumumkan oleh Tesla tu telah menunjukkan bahawa jarak pemanduan dah sampai boleh 1000 km per charge. Charging speed dah boleh jadi rendah serendah 15 minit. Battery life cycle dah boleh sampai 1 juta kilometer kalau management dia betul. Dan kos pembinaan kereta tu pun akan menurun dengan drastiknya kalau kita ambil a new approach of building cars. Kita tak tengok lagi giga casting macam mana Tesla buat tu, whole one piece depan, one piece belakang, reduce so many components by the hundreds. It is just being disrupted in such a huge way that kalau kita tak be careful, kita akan tengok-tengok dah tak boleh buat apa dah. Jadi apa yang kita perlu buat untuk industri elektrik ni menjadikan, memastikan kita terus kekal kompetitif? Bateri. Sebenarnya bateri. Cerita dia bateri. Apa pun cerita dia bateri, pasal benda tu elektrik kan. So tak tahulah fuel cell tu macam mana, pasal hydrogen is still an issue, problem, storage, whatever. Battery seems to be the one that seems to be working lah for now, for at least another 10 years, maybe 15 years. Jadi kita pun tak berani nak cakap pasal the disruption may come. But at this point in time, it seems to be battery. And everybody seems to think that battery will work for at least another maybe 15-20 years lah, for at least it will still be battery. So even negara macam India pun dah mula, they allocate 4.6 billion dollars US as incentives untuk company battery datang set up factory, set up new advanced chemical punya battery factory dalam India untuk menghasilkan kereta-kereta elektrik. Kena ada benda tu sebabnya pasal kita nak kena export balik ni. Kita masih cerita industri otomotif tempatan.
kesihatan industri otomotif tempatan sebenarnya, kalau kita nak ukurkan, apart from the fact that it should be vibrant lah dengan banyak-banyak model, ialah dia boleh ekspor. Kita tengok Germany, dia banyak model tempatan yang dia boleh ekspor. Orang kata Germany gaji mahal, macam mana boleh? Tetap boleh ekspor pasal dia orang tahu macam mana nak menghasilkan produk yang bernilai tinggi. So tetap boleh ekspor walaupun gaji mahal. So you need to be creative, you need to be competitive, you need to be whipped up into shape lah. So the German memang dia jaga dia punya industri otomotif dia. So among the things yang dia orang sekarang tengah stumble ialah dia orang ada big advantage in terms of internal combustion engine technology. So dia nak maintain benda tu. So dia macam resist sikit lah the battery transition, electric transition ni. Tapi some companies are more open than others, are more willing to move forward because dia mungkin dah tak nampak cara lain lah. In fact, a lot of the German companies are recording losses pasal they're spending so much on electric technology just to bet on the future. Orang kata betting on the future lah. So kita tak tahu ke mana kita ni nak pergi di Malaysia ni. Kita masih lagi cerita tapi Petronas buat duit dengan minyak. Jangan risau lah, minyak Petronas tetap ada guna dia. Jangan risau, kereta kita kalau tak beli minyak, Petronas boleh jual minyak dia kepada stesen jana kuasa elektrik. Because penggunaan bahan api minyak fosil ini sebenarnya dia lebih cekap pada skala besar dekat power generating plant daripada guna kat kereta kita. Guna kat kereta dia dah nak kena refine dulu baru boleh pakai. Kalau kat power plant dia boleh burn bunker oil macam tu aja. Kapal boleh burn minyak hitam macam tu je dia boleh bakar dan menghasilkan haba, dan haba tu boleh digunakan dengan lebih cekap lagi. Losses dia could be very low. That power station could be used for so many things, untuk menghasilkan wap, untuk menghasilkan haba, untuk menghasilkan elektrik, macam-macam boleh digunakan untuk buat all sorts of things lah sebenarnya. So it's far more efficient to run it that way. Anyway, kalau kita betul-betul cerita tentang masa depan lah, pasal efficiency means lower cost. Higher efficiency means lower cost. That is why electricity for now lebih murah daripada menggunakan petrol dari segi electric car. Walaupun kita tengok tarif kita meningkat-meningkat kan, ada step tarif kan, it's still cheaper. Because realitinya electric cars are more energy efficient in conversion chemical and electrical energy into kinetic energy daripada berbanding dengan kereta internal combustion engine nak convert chemical energy to heat to kinetic energy. Dia ada step in between tu yang banyak cost losses, not to mention losses in terms of the gearbox, because the engine only produces peak torque at a certain point, peak power at a certain point, whereas untuk electric motor peak torque is from 0 RPM and it just increases until peak RPM where it gets peak horsepower. So itulah yang menyebabkan motor elektrik tu lebih cekap, jauh lebih cepat cekap. Dia tak perlukan gearbox, hanya perlukan reduction gear, tak perlu transmission system, hanya perlukan simple gearbox reduction gear just untuk make sure that you can work at a reasonable speed lah, because those electric motor they spin very fast to get the maximum horsepower, and the speed is too high lah, so it requires a reduction gear to make it work in a car. So kat mana kita sebenarnya? Saya cerita ni, janganlah kata saya nak bantai orang ke tidak. Kita kena tengok kita punya nasib sebagai rakyat Malaysia dan pembeli kereta. Saya nak di masa depan kita ada pilihan banyak, dan untuk itu berlaku, untuk industri otomotif kita sihat, orang tempatan boleh kerja, kita kena boleh ekspor. Kita kena boleh ekspor, dan jumlah ataupun model tempatan tu tinggi. Dan model tempatan maksudnya kita tak nak lah cerita rebatch IP orang. Tu tak mau dah cerita dia. Kita nak buat kita punya IP sendiri, kita punya teknologi sendiri. Of course it requires a lot of money and it requires dreaming big. Kalau kita tak ada control, we cannot dream big. The Koreans had control, they dream big. So now we don't really have control over our national brands, because that's the reality. So we cannot dream big. We are somehow still tied to the mothership, to the mother company, untuk bagi kita teknologi dan untuk bagi kita approval untuk buat produk-produk ni. That's why I feel a bit sad lah about the state of the current Malaysian automotive industry. Cukuplah saya komen panjang lebar benar. Sampai situlah kita punya vlog kita hari ni. Kalau awak suka, tolong tekan butang like, dan kalau awak rasa bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Pada subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tekan pula butang loceng untuk mendapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.